Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu lagi secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat insya-Allah dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan Allah sekalian, alhamdulillah, walaupun kita sekarang sedang diuji dengan pandemik COVID-19 ini, dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin penuh bahawasanya segalanya adalah ketentuan Allah, segalanya adalah kehendak dan kemahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba-Nya wajib mensyukuri segala pemberian, sama ada baik ataupun buruk, kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran mensyukurinya. Cuma kita diajar cara untuk nak mengelakkan penyakit dan membuat amalan-amalan yang elok kita amal dan kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit yang bahaya ini. Yang pertamanya, jangan lupa tuan-tuan untuk amalkan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, yang disebut baca waktu pagi dan permulaan malam 3 kali kan. Dan insya-Allah kita akan terhindar daripada segala mara bahaya, bencana, bala dan sebagainya. Itu adalah amalan yang patut kita buat secara istiqamah insya-Allah, terutama waktu subuh dan waktu maghrib, agar kita terhindar daripada segala bentuk bahaya ataupun ancaman yang sedang berlaku. Dan semalam kerajaan dah umumkan kan PKP penuh ataupun lockdown penuh sehingga pertengahan bulan Jun. Jadi jaga diri tuan-tuan, duduk di rumah, dan insya-Allah kita akan cuba rancang untuk adakan kembali kelas-kelas tajwid kita yang kita pernah buat dulu waktu pagi kan. Jadi insya-Allah kita akan tengok macam mana kesesuaiannya. Kita akan cuba adakan untuk memenuhi masa kita daripada di rumah saja kalau kita belajar. Dan insya-Allah minggu depan juga kita akan mula telakis secara online. Jadi kaedah telakis online seperti yang kita buat yang terakhir itu, iaitu ikut jadual macam biasa. Setiap hari kena buat senarai nama dengan nombor telefon seperti yang kita buat sebelum ni. Hantar ke WhatsApp tu, nanti buat senarai nama yang ngaji hari tu. Pertama siapa ngaji, yang kedua siapa ngaji, pastikan nama dan juga nombor telefon. Letak kat situ, nanti insya-Allah saya akan call satu-satu menggunakan WhatsApp. Menggunakan WhatsApp itu lebih mudah, insya-Allah lebih ramai boleh menyertainya nanti. Nanti saya akan wawarkan dalam grup Telegram dan juga grup WhatsApp. Jadi jadual macam biasa, setiap hari nanti akan ada senarai. Jadi siapa yang nak baca hari itu mengikut jadual dia, letakkan nama dan juga nombor telefon. Baik, jadi alhamdulillah kita teruskan dengan telaki Al-Quran. Mushafah kita 474 Ustaz. 474. Ya. Ya, Senan tak ada ini ke? Dia kata dia di luar kawasan. Dia ada tu tapi dia di luar kawasan. Luar kawasan. Dia minta tolong dia Nafi ya? Ya. Okey, 474 Oh. Ini apa syarat? Alhamdulillah. Baik, 474 surah Ghafir juzuk 24 ayat yang ke-59. Inna as-sa'ata la'atiyah. Surah Ghafir juzuk 24 ayat 59, muka surat 474. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من قل إني لا
إني نهيت قل إني قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من
دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون
ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بها كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Arafi bantu terangkan Al-Quran. Baik, tuan-tuan, perhatikan. Ada persoalan nak ditanyakan sebelum kita teruskan dengan tajwid Al-Quran? Baik, tak ada soalan. Kita teruskan kepada tajwid yang biru ini. Jilid yang pertama, muka surat berapa Sifat kan? Sifat Aridah dah baca. Okey, hari ini muka surat 191. 191 huraian sifat lazimah bagi huruf hijaiyah.
Baik. Bab yang sebelum ini kita telah belajar muqaddimah ataupun permulaan bagi tajuk sifat huruf yang menerangkan tentang sifat-sifat, jumlahnya, apa dia sifat yang lazim, apa yang sifat arid dan sebagainya. Jadi bila masuk tajuk yang baru ni, dia akan uraikan satu persatu sifat-sifat ini secara lebih mendalam atau secara lebih detail lah tentang sifat-sifat huruf tersebut. Jadi dimulakan dengan perbincangan dengan menghuraikan sifat lazimah. Apa sifat lazimah? Sifat yang 17 tu. Yang 10 lawannya 10, 5 lawannya 5. Kemudian ada 7 sifat tunggal. Jadi 17 sifat itu adalah sifat lazim. Jahru, hamsu, syiddah, raqawah, tawassut, itbaq, ismat, isti'la, istifal. Itulah sifat-sifat yang lain, qalqalah dan sebagainya. Baik, sekarang tengok huraian dia. Baik, yang pertama sifat jah. Sifat jah. Jah pada bahasa ialah nyaring atau nyata. Bila kata makna segi bahasa, artinya makna secara umum. Baik, seterusnya pada istilah, bila kata pada istilah barulah perkataan jahru itu diberikan maksud makna jahru segi ilmu Al-Quran yang kita sedang belajar. Lebih khusus lagi lah. Kalau bahasa secara umum, istilah artinya secara khusus untuk hukum tajuk ni. Apa makna jah? Maksudnya ialah nafas atau angin tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat pada makhrajnya. Artinya ketika menyebut huruf-huruf ini tak ada bunyi angin ataupun nafas itu tertahan. Ini makna jah. Okey. So apa dia tertahan? Kerana makhraj ditekan kuat. Pegang kuat pada makhraj sehingga tertahan angin. Itu sifat apa? Jah. Kata sahib As-Salsabil, wal jahru habsu jaryatil ma'rufi. Wal jahru habsu jaryatil ma'rufi. Maksudnya, dan jahar itu tertahan berlari nafas yang dikenali. Artinya ketika menyebut huruf bersifat jah, tidak ada bunyi angin, tidak ada bunyi nafas yang terlepas. Baik. Huruf jah ada 19, iaitu alif, ba, jim, dal, dal, ra, zai, dad, ta, dha, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Terhimpun dalam rangkaian kata, tu dia, azuma waznu qari'in bi ghaddin jiddin talab. Okay, kalau boleh hafalkanlah. Azuma waznu qari'in bi ghaddin jiddin talab. Ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf. Itulah alif, ra, hamzah sampai akhirnya. Semua huruf tu ada 19 huruf. Semua huruf ini bersifat apa? Menahan angin, jah. Tengok huruf pertama, huruf alif ataupun alif mat ni. Huruf alif mat ada bunyi angin tak? Tak ada. Gitu Kemudian huruf ba, matikan ba. Ab tertahan. Tertahan angin. Bila tertahan angin, itu maksudnya dia bersifat dengan jah. Kalau jim, itu bunyi dia. Banyak orang baca jim salah sifat jah. Itu salah. Yaj'alu. Itulah bunyi angin dia. Kalau bunyi angin jim, maka salah kerana sepatutnya bersifat dengan jah. Yaj'alu, bukan yaj'alu, yaj'alu. Hati-hati ya. Banyak orang yang tersalah baca huruf jim dengan berangin, sedangkan jim bersifat dengan jah, angin tertahan. Dan ad tidak ada angin. Dan al bunyi suara. Kemudian huruf ra, sama. Kemudian huruf zai, bunyi apa tu? Itu bunyi suara lebah, suara pada zai. Kemudian dad, tertahan angin. Ta juga tertahan. Dha,
Au. Tu dha. Au. Baca az. Sahih. Au. Dha. Ain tertahan angin. Ghain. Au. Tak ada bunyi angin. Qaf. Aq. Tertahan. Al. Am. An. Au. Hamzah. Kemudian ya, ai. Jadi semua 9 huruf ini bersifat apa? Menahan angin. Ataupun istilah Arabnya, istilah Al-Quran disebut jah, bersifat dengan jah. Apa huruf dia? Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talab. Ataupun kata yang lain, dhalla quru biddin idh ghaza jundun muti'un. Itu dia punya rangkaian kata yang lain untuk mengingat huruf-huruf al-jahru. Baik, huruf jah juga dikenal sebagai huruf majhurah. Huruf majhurah. Nama bagi huruf-huruf itu huruf majhurah. Nama sifat dia apa? Jah. Nama sifat jah. Gelaran bagi huruf majhurah. Jah, majhurah, asal perkataan yang sama, jahrun. Jah, majhur, yang sama. Sebagian huruf jahar lebih kuat berbanding dengan sebahagian yang lain kerana perbezaan sifat-sifat lain yang terdapat padanya. Okay, walaupun huruf-huruf ini berkongsi pada satu sifat jahru, tapi dalam masa yang sama mereka juga mempunyai sifat-sifat yang lain. Sebab itu bila disusun balik, dia ada susunan huruf-huruf jah, mana yang paling kuat, mana yang kurang kuat dan sebagainya, kerana mereka mempunyai sifat-sifat yang lain juga. Baik. Secara umumnya ta adalah huruf jahar yang paling kuat kerana terhimpun padanya segala sifat yang kuat, syiddah, isti'la, itbaq dan qalqalah. Jadi ta dalam Quran adalah huruf yang paling kuat sifatnya. Jadi dia dah kuat sifat dah. Dia ada sifat yang kuat dan bersama dia sifat jahr juga. Maka ta ni terkumpul padanya sifat-sifat yang kuat. Maka ta dalam senarai huruf Al-Quran adalah huruf yang paling kuat sifatnya. Itu huruf ta. Baik, itu sifat jah. Kemudian lawan pada jah ialah hams. Lawannya apa dia? Hams. Baik. Hams apa dia segi bahasa? Sembunyi. Segi istilah ilmu tajwid, hams apa dia? Nafas terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhraj. Jadi hams, angin terlepas sebab lemah pegang pada makhraj. Artinya huruf-huruf yang angin ni makhraj tidaklah ditekankan kuat pada tempatnya supaya dapat mengeluarkan bunyi anginnya. Baik, kata sahib as-sabil, al-hamsu jaryu nafasil hurufi. Al-hamsu jaryu nafasil hurufi. Maksudnya hamas ialah iaitu berlari nafas yang terdapat pada huruf. Artinya nafas tu terkeluar, terlepas, ada bunyinya. Okey. Huruf hams apa dia? Ada 10. Ada 10 iaitu huruf ta, tha, ha, kha, sin, shin, sad, fa, kaf dan juga ha. Terhimpun dalam kata apa dia? Fahathahu syakhsun sakat. Ini biasa kita ulang-ulang. Huruf hams apa dia? Fahathahu syakhsun sakat. Jadi semua huruf yang 10 ini bersifat melepaskan angin. Jadi menyebutnya jangan tegang kuat pada makhraj dan akhirnya akan terlepas bunyi angin. Kalau huruf ta, cara angin dia at. Itu angin ta. Sikit je Yang baca angin ta at. Kau hitung at. Okey, seterusnya huruf sa. Sa makhraj kat mana? Hujung lidah keluar kan? Sa. Kemudian ha, bunyi angin dia bunyi jelas angin. Kha, atau angin kha. Sin, sin.
shin, ash, sad, as, atau sad. Yang ini ya. Kemudian fa, af, kemudian kaf, ak, itu kaf. Dia bukan itu salah. Dia mesti tertahan suara terlepas angin. Ak, gitu. Kalau azan bunyi Allahu Akbar, itu salah. Terus keluar angin. Sedangkan sepatutnya dia ada bersifat dengan menahan suara baru keluar angin. Allahu Akbar, bukan akhbar. Baik. Jadi kaf bersifat menahan, melepaskan angin. Terusnya ha sama juga angin ha. Baik. Jadi dengan kata dia fahathahu syakhsun sakat. Oleh kerana hams ni lawannya jah. Kita ingat huruf-huruf hams yang baki pergi kepada jah. Ingat 10 huruf hams. Fahathahu syakhsun sakat. Selain daripada itu akan pergi kepada huruf-huruf bersifat dengan jah. Atau dalam kata yang lain, hathahu syakhsun fasakat, itu juga. Atau satashhathuka qasfahu, atau hissun takathafa syakhsuhu, atau hasad kifsa syakhsihi, atau syakhsuka fasatahathuhu. Ataupun di awal setiap kalimah ungkapan sal hadiyan syarafan tub thumma kun khashi'an sil fasilan hadara. Itu semua adalah yang disusun oleh para alim ulama untuk mudahkan kita mengingat huruf-huruf hams. Yang terakhir itu paling panjang sekali, yang mana setiap awal perkataan hurufnya adalah huruf hams. Kata Imam Ibnul Jazari, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Huruf-huruf yang dimahmuskan itu berterhimpun dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakat. Jadi hams adalah sifat huruf mahmus. Jah adalah sifat huruf jah majhur. Itu dalam bahasa Arab lah. Baik. Kata tadi, maknanya fahathahu syakhsun sakat ni adalah ringkasan daripada susunan Imam Ibnul Jazari. Kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, falhamsu fi fahathahu syakhsun sakat. Maka hams itu telah terhimpun huruf-hurufnya pada ungkapan fahathahu syakhsun sakat. Dia menggunakan susunan huruf itu sama dengan Imam Ibnul Jazari. Huruf hams juga dikenal sebagai huruf mahmusah. Huruf mahmusah. Kalau tanya huruf apa ni? Ini huruf mahmusah. Apa sifat dia? Hams. Baik. Huruf hams tidak sama kekuatannya. Sad adalah huruf hams yang paling kuat kerana terhimpun padanya itbaq, isti'la dan safir. Kesemuanya sifat yang kuat. Jadi sad dia ada sifat hams yang lemah. Tapi pada dia juga ada 4 sifat yang kuat. Maka di kalangan huruf-huruf hams, sad adalah huruf yang paling kuat berdasarkan sifat-sifat yang lain yang ada padanya. Okey. Kesemuanya kuat. Kemudian diikuti huruf kha, kerana padanya sifat isti'la. Dia kha pun kuat juga, tapi kurang kuat daripada sad tadi. Kemudian kaf kurang lagi. Kemudian ta, kerana terdapat pada keduanya syiddah. Kemudian baki huruf hams yang selebihnya, adapun ha adalah huruf hams yang paling lemah kerana terdapat padanya sifat khafa. Jadi ha adalah huruf yang paling lemah di kalangan huruf-huruf hams. Fahathahu syakhsun sakat tadi. Baik. Jadi itu susunan-susunan yang ditulis oleh para ulama ini, kedudukan huruf yang kuat atau lemah dalam sifat hams. Jadi ini kita dapat jahru lawannya hams. Apa huruf hams? Fahathahu syakhsun
sakan. Apa huruf jah? Baki daripada huruf hams. Apa makna jah? Jah artinya nafas tertahan ataupun tak ada bunyi nafas ketika huruf tu disebut atau dimatikan. Adapun hams, nafas terlepas, ada bunyi anginnya pada huruf-huruf hams tadi. Fahathahu syakhsun sakan. Baik, jadi alhamdulillah susunan huruf itu segi kuat atau lemah tu baik kalau boleh diingat, atau sekurang-kurangnya kita ingat apa dia, kita ingat makna sifat dan huruf-huruf yang ada sifat-sifat tersebut. Dan yang paling penting ialah apa dia, tahu cara sebut. Tahu cara sebut. Nak betul sebut ni tak boleh lari daripada mengetahui makharijul huruf. Mesti tahu makhraj. Kalau tak tahu makhraj, sifat-sifat ni akan bagaimana istilahnya? Akan ke laut. Ke laut artinya apa? Maksudnya takkan dapat dah kalau betul sifat ni dah. Oleh kerana makhraj dia salah. Bila makhraj salah, sifat akan lagi jauh lah. Jadi kena betulkan ilmu makhraj. Jadi yang kita belajar dulu bab makhraj huruf tu penting. Dia akan ikut sama nanti dalam bab ini dan bab-bab yang seterusnya. Sama juga sifat ni penting untuk kita ingat. Kita akan bawa sifat ni nanti pada bab-bab yang lain juga. Jadi makhraj dan sifat antara tajuk sangat penting. Nak betul sifat, mesti betul makhraj dulu. Kalau makhraj salah, sifat sudah pasti salah. Kalau makhraj betul, sifat boleh jadi betul, boleh jadi salah. Bergantung kepada ilmu yang ada pada seseorang dan dia belajar, berguru dan sebagainya, itu yang akan menentukan ketepatan sebutan segi sifat-sifat huruf ini. Yang kita belajar hari ini tuan adalah teori sifat huruf. Teori sifat huruf. Pelaksanaannya talaqi musyafahah Al-Quran. Atau daripada tuan-tuan dengar bacaan Syekh Muhammad kan? Jadi dengar bacaan Syekh tu, di mana angin dia terlepas, mana angin yang tertahan dan sebagainya, boleh kita ambil pengajaran daripada bacaan guru kita. Disitulah kita akan belajar nanti bagaimana bunyi bacaan yang tepat. Kemudian nak tepat lagi, kita baca pula depan guru kita dan dia perbetulkan sekiranya kita tersalah baca. Kita meniru ni kadang-kadang kita syok sendiri, kita rasa kita betul dah tiru tu. Tapi bila kita tanya balik atau kita baca daripada orang yang kita tiru, dia kata tak sama. Jadi kena betulkan lagi sampai orang yang ditiru dia kata betul, kau tiru tepat dah. Maka barulah bunyi bacaan tu tepat. Macam orang-orang yang meniru bahasa logat negeri dan sebagainya. Orang Kelantan cakap Negeri Sembilan akan dapat dikesan juga dia tu orang asal Kelantan. Walaupun pokat cakap Negeri Sembilan dia tetap boleh dikesan. Sebab ada nanti makhraj sifat-sifat tertentu bila sebut bahasa Negeri Sembilan tu tak kena dengan sebutan biasa. Ataupun memang intonasi sebutan dia akan dapat dikesan juga dia ni bukan orang asal Negeri Sembilan. Jadi orang Kelantan kalau betul sebutan dia kena talaki dengan Negeri Sembilan, cara cakap Negeri Sembilan betul. Sampai orang Negeri ikut aku kan, memang betul sebiji cakap Negeri, kata orang Negeri, maka betul lah segi logatnya. Sama lah juga dengan Al-Quran ni. Begitu belajar teori saja, tak belajar bacaan talaqi musyafahah bersama guru ni, maka kita tak akan dapat dengan bacaan yang betul. Melainkan kita menghadap guru kita, insya-Allah kita akan bacaan yang betul setelah diperaku oleh guru kita yang bacaan kita betul. Baik tuan-tuan puan sekalian, Syekh Muhammad